bagikan, ketepikan apa yang ganggu bukan. Hebat, hebat, Ketere hebat. Memang tak sahlah kalau datang mari sini tak makan nasi tupai. Tapi yang paling penting suasana kita di Kem Putra ni di Khatam memang sangat cantik dan mendamaikan. Tapi yang paling utama sekali di sini masih ada liputan internet yang cukup meluas dan mudah sebenarnya untuk diakses. Jadi kita nak kongsi dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan status liputan internet khusus di Ketere ini bersama dengan tetamu kita yang cukup istimewa. Kita bersama dengan Tuan Abdul Mubin Muhammad Zain, Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Kelantan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ani. Okey, pertama sekali kita tahu bahawasanya kelangsungan jendela sedang berada pada ketika ini dan untuk memastikan kejayaan jendela itu sendiri telah dinyatakan tumpuan fokus kepada kaedah dan pelaksanaan program itu supaya lebih efisien serta berjalan lancar. Nak tahu juga status kesalin hubungan di Ketere ini bagaimana, Pak Mubin? Okey, baik. Okey. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Cik Ani dan juga pihak ATM kerana sudi menjemput saya dan juga MCMC lah kepada slot bicara kita pada pagi ini. Ya. So bagi menjawab soalan yang dikemukakan tadi, so kita melihat kepada lokasi keadaan Ketere ini, ia begitu hampir dengan Bandar Kota Baru. So and then oleh itu penyediaan infrastruktur khususnya komunikasi juga telah dititik beratkan. So antaranya sehingga kini kita telah membina sejumlah 44 menara baru di Ketere sahaja. Dan pada masa yang sama kita telah menaik taraf sistem 3G kepada 4G dalam proses yang berlarutan lah ya. Yeah. Dan pada masa yang sama juga kita telah meningkatkan akses kepada fiber optik sejumlah 3,577 premis akses fiber optik. So sehingga kinilah terkini di Ketere ini status liputan perkhidmatan 4G telah mencapai 99.6%. Wah, tinggi tu. Ya. Alhamdulillah. Baik, dan apa antara langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan ya khususnya dalam meningkatkan kesalin hubungan di Ketere? Okey, baik. So kerajaan telah melancarkan yang dinamakan sebagai Pelan Digital Negara ataupun jendela lah. Ringkas jendela. So jendela ini dilancarkan bertujuan untuk meluaskan liputan perkhidmatan jalur lebar dan juga menambahkan kualiti perkhidmatan jalur lebar di seluruh negara. So dia lancarkan pelaksanaannya dilancarkan pada dua peringkat, dua fasa. Fasa yang pertama melibatkan daripada tahun 2020 hingga tahun 2022, manakala fasa yang kedua adalah daripada tahun 2023 hingga 2025. So kini kita di peringkat fasa pertama. Ya. Di peringkat fasa pertama khususnya di Ketere, kita telah merancang sebanyak satu menara baru yang akan dibina dan juga sejumlah 57 stesen pemancar akan ditambah baik atau dinaik taraf kepada perkhidmatan 4G. Dan pada masa yang sama kita juga akan menambah sejumlah 1,378 premis akan disambung kepada gentian fiber optik. Jadi itu di perkembangannya setakat ini. Kita masih lagi berada di fasa satu jendela dan insyaAllah dalam menjelangnya jendela fasa yang kedua yang telah pun dinyatakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia sendiri bahawasanya akan dicuba untuk digerakkan dengan lebih pantas daripada perancangan asal. Jadi ini antara yang disusun sebenarnya oleh kerajaan dan khususnya di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Baik, kita nak kongsi juga beberapa perkara yang lain. Antara lainnya juga kita nak bawakan menyentuh juga berkaitan dengan pelan digital negara jendela ini. Sejauh mana sebenarnya kemajuan yang dicapai di Ketere dan apa tindakan selanjutnya selepas ini? Okey, baik. Seperti yang saya kongsikan tadi, kita merancang untuk menaik taraf sebanyak 57 stesen pemancar. So kini kita dah capai sebanyak 39 stesen pemancar telah dinaik tarafkan kepada 4G, perkhidmatan 4G. Masa yang sama, satu menara baru telah juga berjaya disiapkan di Ketere. Dan dari segi bilangan premis yang dilalui oleh gentian fiber optik, kita telah mencapai sejumlah
2,200 premis telah dilalui oleh Gentiau fiber optik. So sekali sebenarnya. setakat ini perancangan di jendela 1 untuk di Ketereh dapat dilaksanakan seperti yang dirancangkan lah. InsyaAllah jadi seperti yang dinyatakan juga lah, maknanya kita akan kalau boleh nak bergerak pantas sebab semua orang sekarang ni semuanya dunia digital. Semua memerlukan internet walaupun di mana jua anda berada sebenarnya. Dan bagaimana semua inisiatif ini yang telah pun disebutkan dikongsikan tadi akan dapat membantu untuk meningkatkan pembangunan dan juga kemajuan khususnya kepada penduduk di Ketereh ini. Okey. So selain daripada penyediaan infrastruktur komunikasi yang dimaklumkan tadi, pada masa yang sama kerajaan juga telah menyediakan yang dipanggil sebagai Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia ataupun PEDI. Okey, di Kelantan terdapat sejumlah 70 PEDI, manakala 3 PEDI berada di Ketereh. So 2 di Melur, 1 di Kulanas. So peranan PEDI adalah untuk membolehkan golongan yang kurang mampu untuk akses kepada internet. Dan pada masa yang sama kita juga cuba melatih masyarakat setempat untuk menjadi usahawan. Dengan memasangkan produk-produk mereka melalui platform digital yang ditawarkan di PEDI. So sehingga kini telah banyak usahawan-usahawan khususnya masyarakat di Ketereh yang telah berjaya dihasilkan melalui PEDI ini. So antara yang saya boleh kongsikan lah satu Cik Nur Izzati, pengusaha madu kelulut. Beliau telah hadir khusus usahawan di PEDI dan telah berjaya memasarkan produk madu kelulut melalui Shopee. Kini pendapatan beliau telah berjaya ditambahlah daripada 1,500 sebulan kepada 10,000. So ini cukup banyak peningkatan yang mendadak. So kita menyokonglah penglibatan daripada masyarakat setempat untuk kita bantu untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka supaya taraf ekonomi mereka dapat ditingkatkan dan secara tidak langsung dapat memajukan masyarakat setempat khususnya di Ketereh. Itu yang terbaik sebenarnya. Dan masih sama bila dah dapat jana pendapatan, maka bila dah besar dah besar perniagaannya itu, maka boleh digaji pula orang lain. Betul. Untuk juga mendapatkan pendapatan sendiri. Jadi inspirasi juga motivasi kepada semua. Itulah sebenarnya pentingnya program ini, jendela ini khususnya digerakkan dengan lebih pantas, dan ini sebenarnya yang sedang sangat diusahakan supaya semua mendapat liputan yang terbaik. Jadi apa saranan dan juga pesanan Tuan Sendiri kepada semua penonton-penonton kita dan khususnya yang berada di Ketereh ini yang mungkinlah dalam kalangan mereka yang mengatakan, saya susah nak dapat ni, internet kat sini susah, kat sini pun susah, tapi apa saranan yang nak diberikan kepada mereka, dan kalau sekiranya mereka menghadapi situasi masalah yang seperti itu, ke mana mereka nak salurkan maklum balas mereka? Baik. So memanglah terutamanya semasa COVID-19 ni kan, banyakkan pelajar-pelajar belajar daripada rumah dan pekerja-pekerja banyak kerja daripada rumah. So memang mereka memerlukan akses yang baiklah untuk melaksanakan aktiviti harian mereka. So kita sebenarnya kita ada satu platform aduan yang boleh orang ramai mengadu terus kepada kita melalui laman web, iaitu di alamat www.aduan.skmm.gov.my. Dan pada masa yang sama juga kita telah melancarkan satu aplikasi iaitu Jendela Map, di mana kita menyarankanlah supaya pihak pengadu boleh menyemak status liputan di setiap lokasi mereka berada. Jadi mudah saja, semuanya di hujung jari, dan kalau ada maklum balas tertentu boleh salurkan terus kepada SKM tentunya. Dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Abdul Mubin Muazzin, Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Kelantan, dapat bersama kita untuk berkongsi tentang status liputan internet khusus di Kerteh. Banyak lagi pengisian kita dalam Saat Pagi Malaysia Ketereh, hebat. Kita berehat seketika, kembali seketika nanti.